kalau ikut amalan dan waktu time constraint itu hampir mustahil, sebab dia perlu ada alasan penghakiman, betul, untuk menjatuhkan tidak semestinya. Boleh saya jelaskan? Okay, alright. Dia ada beberapa perkara yang boleh berlaku. Tepat. Esok macam kita cakap ada permohonan. Sambung tu tadi tentang isu Kami ambil kawasan moderator. Tapi ini saya seronok. Pasal itulah hampa jangan marah saya. Siap-siap tak habis-habis video Ustaz, video Tuan Haji. Ada di kalangan penonton yang selalu WhatsApp di Inspirasi Kumar, Inspirasi channel sekarang ini, bertikaikan pada saya, ni admin tak ada muka lain ke? Jadi hari ni anda semua tengok bagaimana hujah dan kupasan yang diberikan oleh Ustaz. Fakta bukan auta. Begitu juga dengan Tuan Haji Hanif Katri. Haji sambung sedikit. Silakan. Saya nak jawab tadi. Saya jadi moderator, so sekarang saya ada satu WhatsApp. Ini mungkin totok daripada UMNO. Kan? Dia kata apa 240 orang tengok live. Ni saya nak tunjuk di sini. Nefa, Najib Razak 4 juta followers live pun 700 orang yang tengok. Jadi ini bukan soal siapa tengok siapa tidak. Apa yang bagi kami, macam mana Ustaz katakan tadi, berkata benar walaupun pahit. Jadi, kalau dia tak dia rasa bahawa tak ada siapa tengok, patutlah berbahagialah kan. Patut okeylah. Sebab awak punya pun kata ramai selesai dah lah. Kalau awak yang takut sangat macam lagi satu, Najib Razak itu bekas Perdana Menteri. Hebat, nama besar. Kalau 774 orang maksimum tengok live dia tadi, minimum average tu katalah ambil lebih kurang tu. Jadi apalah kami, bukannya pemimpin besar. Kami tak pernah jadi bekas apa pun. Jadi bekas pengawas kat sekolah. Haji, pasal hari ni pasal 2 orang yang saya seronok, mereka boleh ambil tanggungjawab sebagai moderator. Saya serahkan paten Haji. Sambung balik. Ni awak nak durian Silakan Haji. Dia macam ni. Pertama sekali kita dah jelaskan, esok ada 2 perkara. Akan dimulakan nak tak nak melalui hujahan berkaitan permohonan penampilan keterangan baru. Apakah yang boleh berlaku? Nombor 1 ada beberapa elemen yang perlu dibuktikan yang kita telah sentuh ringkas tadi, di mana antaranya boleh atau tidak permohonan keterangan itu diperolehi semasa perbicaraan. So ini akan dihujahkan. Dan kalau mahkamah mendapati setelah mendengar hujah-hujahan bahawa mereka tidak berjaya membuktikan elemen tersebut, maka permohonan itu ditolak. Permohonan pertama besok ni? Ya, permohonan itu ditolak. Itu nombor 1. Dan akan menjurus kepada pendengaran rayuan pula. Adakah dalam keputusan mahkamah rayuan pun ada kesalahan atau tidak? Itu cerita nombor 2. Dan pada masa itulah baru akan muncul isu berkaitan ada atau tidak peguam baru Najib Razak akan menarik diri atau tidak, sebab permohonan telah selesai. Itu nombor 1. Tapi nombor 2, katalah mahkamah benarkan sebahagian keterangan itu dimasukkan untuk hujah di semasa rayuan. Tapi pada masa itu juga pihak pendakwa raya ada kemungkinan akan memaklumkan kepada mahkamah, memandangkan pada hari ini mahkamah telah memasukkan keterangan ini, kami perlu masukkan keterangan balas untuk menyanggah perkara tersebut. Now, demi keadilan, mahkamah mungkin akan tanya, berapa lama awak perlukan tempoh? Kami perlukan seminggu, 2 minggu. Bukankah itu akan menangguhkan perbicaraan? Yang ketiganya, katalah mahkamah mendapati bahawa Najib Razak berjaya menunjukkan ada cacat celah dalam sabitan tersebut disebabkan konflik kepentingan yang dikatakan itu, dan membatalkan sabitan dan menghantar balik kepada mahkamah tinggi untuk bicara hakim lain. Masa itu rayuan tak berjalan. Diberhentikan rayuan tu. Tak gunalah. Kalau batal sabitan tanpa rayuan, batal lah. Buat apa nak rayuan lagi? Contoh. Yang keempatnya, masa permohonan dihujahkan, hari pertama esok Hisham Tepotik menghujahkan dan tak habis hujah dia, tak kena sambung hari Selasa. Kemudian sidang barang buat hujah balas hari Selasa atau hari Rabu, tak habis. Katalah hari Rabu selesai hujahan balas Hisham Tepotik. Dengan 3 hari pendengaran permohonan tersebut, adakah ini adil untuk mahkamah secara terus mengeluarkan keputusan kalau hujahan panjang macam tu? Mahkamah
perlu menunjukkan keadilan, perlu berlaku adil, perlu memberi penelitian kepada setiap ucapan, dan permohonan itu mungkin keputusannya ditangguhkan. Tak semestinya alasan penghakiman kena disediakan semasa keputusan diberi, tapi keputusan kena dibuat setelah teliti, diumumkan di mahkamah terbuka, dan kemudian nanti baru keluarkan dia punya alasan penghakiman. Jadi pokoknya di sini macam-macam boleh jadi. Dan bila macam-macam boleh jadi, jangan pula kita nak lompat nak tuduh undang-undang 2 darjat. Saya ulang dah 3-4 kali pada hari ini, sebab ini yang saya paling benci dengan rakyat Malaysia. Tanpa pengetahuan, yang muktamad dalam bidang masing-masing suka membuat persepsi, oh tangguh sebab Najib dah suap duit sana lah, tangguh sebab Peguam Zahid Ibrahim ni kononnya bekas menteri undang-undang lah. Saya minta tolonglah, tolong hormati sistem keadilan. Ustaz telah sentuh tadi tentang hukum-hukum dalam hudud dan sebagainya. Saya nak maklumkan di sini bahawa apa yang kita kononnya kenal undang-undang Malaysia ni asal usulnya sebagai undang-undang Commonwealth. Dia sebenarnya berasal daripada common law. Common law ni berasal daripada ecclesiastical courts, iaitu undang-undang gereja. Canon law, undang-undang kitab dia. Dan kita semua sebagai orang Islam, kita yakin bahawa Nabi Isa adalah Nabi Rasul. Jadi setiap yang diwujudkan di bawah common law tu asal usulnya adalah hukum Allah. Memang ada perkara mereka lari sedikit, tapi hukum tu yang kita hormat datang daripada Nabi. Jadi tidak ada bezanya secara keadilan yang syumul melalui common law yang kita guna pakai di sini jika dikatakan ianya bukannya undang-undang Islam. Asal usulnya adalah Islam. Sebab bagi kita Islam wujud daripada azali, daripada zaman Nabi Adam. Betul tak? Jadi di situlah saya nak rakyat faham, jangan sekali-sekali mengatakan bahawa bila berlaku satu perkara yang mungkin awak tak suka sebab awak datang daripada sempadan penyokong Najib atau penentang Najib, maka awak terus terjerumus untuk menghina, mentuhmah mahkamah dan sistem keadilan. Sebab perkara ini, setiap prinsip yang kita ada ni dah beratus tahun tried and tested. Bukan petik hari ni sebab Najib dituduh semalam. Tidak. Setiap perkara itu telah dilalui, ada hujah-hujah, nas-nas dan sebagainya. Akhir sekali berkaitan dengan permohonan isu, saya percaya media pun dalam kes ini, saya perlu tekankan yang saya perhatikan sejak minggu lalu, media sendiri pun tidak begitu peka dengan perkembangan yang berlaku. Saya beri satu contoh. Minggu lalu ada dilaporkan bahawa semasa satu prosiding di hadapan pendaftar mahkamah, peguam yang telah ditolak permohonan untuk menangguhkan kedua-dua permohonan dan rayuan melalui surat pada 27 Julai telah sekali lagi dikatakan pada 10 hari bulan Ogos telah memohon untuk telah memaklumkan sekiranya permohonan mereka itu tidak menyebelahi Najib dan diteruskan dengan rayuan, maka mereka berkemungkinan besar akan menarik diri. Pada malam itu saya ada satu show Jom Channel dan saya telah menyoal sebab tidak ada laporan sahih sama ada surat dimajukan atau tidak. Dikatakan adalah ungkapan di hadapan pendaftar, tetapi kita tidak tahu sama ada media berada di dalam prosiding tersebut. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama petikan yang dilaporkan oleh media itu datangnya daripada Peguam Najib, Hisham Tepote ataupun pasukannya, ataupun datangnya daripada Lee Sidembaram ataupun pasukan pendakwa. Kita tak tahu. Dan kemudian keluar kenyataan daripada rakan kongsi firma pengacara Zahid Ibrahim yang mengatakan tidak ada ungkapan tersebut. Nampak tak betapa pentingnya laporan itu sahih sebelum kita terus terjerumus memberi komen. Pada masa itu daripada 9-10 hari bulan Ogos sampailah 12 hari bulan Ogos, berapa ramai orang memberi komen macam-macam. Ya, mengatakan bagaimana peguam boleh ugut mahkamah, bagaimana peguam boleh menghina mahkamah, padahal fakta itu tidak sahih. Sebab itu kita kena betul-betul sahkan apakah dia yang berlaku sebelum kita membeli suatu pendapat supaya rakyat boleh mengikuti dengan tepat. Tapi kalau kita asyik terjerumus dalam fahaman-fahaman politik yang berbeza dan semata-mata sebab isu politik, maka kita tidak berlaku adil kepada sistem keadilan. Kalau kita nak mahkamah adil,
membuat keputusan bukan saja kepada kes Najib Razak, mana-mana kes sekalipun, bukankah kita terlebih dahulu kena berlaku adil kepada mahkamah? Ini kita nak mahkamah adil, kita tak adil. Bila keputusan tak memihak kepada kita, apalah mahkamah, apalah macam tu. Nampak tak? That's not